Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua kawan-kawan. Saya Dr. Syahrul Miza Ismail daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kali ini saya akan berkongsi tentang bagaimana untuk kita menjalankan peperiksaan dalam talian menggunakan exam.net. Exam.net ni adalah satu website yang sangat mudah dan sangat user friendly yang boleh kita gunakan untuk membuat peperiksaan dalam talian. Okey, mari tanpa membuang masa, mari kita terus kita try sama-sama benda ni. Okey, macam mana kita nak buat exam menggunakan exam.net ni? Mula-mula kita pergi kepada web browser dan dalam search engine kita type exam.net. Okey, tekan enter, akan keluar senarai laman web. Kita ambil yang paling atas ni, exam.net, easy to use and secure digital exams. Bila kita buka, kita akan nampak homepage ni. Dia ada dua. Satu kalau kita nak masuk sebagai pelajar, satu kita nak masuk sebagai guru lah. So, pelajar kita akan menggunakan login inilah. Sebagai student, kalau perasan sebagai student mereka tak perlu nak kena buat account dekat exam.net ni ataupun tak perlu nak kena login dan sebagainya. Mereka hanya perlu masukkan exam key sahaja yang kita akan berikan kepada mereka nanti. Okay, tapi nanti tu saya akan tunjukkan kemudian. Okay, untuk sesi perkongsian pada kali ini saya bahagikan kepada dua bahagian. Pertama, saya tunjukkan dahulu bagaimana untuk seseorang guru nak buat exam, nak bangunkan bahan-bahan yang akan kita gunakan semasa peperiksaan. Yang kedua, macam mana pelajar pula akan melalui proses peperiksaan tersebut. So, kita pergi kepada bahagian pertama. Macam mana pensyarah nak bangunkan bahan untuk peperiksaan tu dulu. Okey, pergi kepada teacher. Bila kita pergi kepada teacher, dia ada beberapa option untuk sign in. Sama ada kita sign in dengan memasukkan email dan password kita. Okey, ataupun kalau tak ada kena register kat sini, button yang ini. Atau kita boleh sign in dengan tiga benda ni lah. Saya tak pasti yang hujung ni apa sebab saya tak pernah try. Tapi kalau yang dua ni, saya ada dua-dua account ni, so saya boleh masuk salah satu. So kali ni saya masuk dengan sign in with Google lah. Okay, kalau kita sign in with Google, dia akan terus buka dengan Gmail account kita. Okay, macam saya kat sini ada dua Gmail account. Saya nak pakai yang official ni lah, email account saya ni. Okay, saya klik yang ni. So, dia akan terus buka. Oleh kerana saya dah pernah menggunakan exam.net dengan pelajar-pelajar saya, dah ada exam dalam ni lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan akan kosong. So, nampak tak di bahagian atas ni ada button new exam. Kalau kita nak bangunkan ataupun kita nak setkan exam kita. Okay, kalau kita scroll sikit ke bawah pun ada juga button new exam di sini dan new exam di sini. Sebenarnya button di atas dan di bawah ni akan membawa kita kepada yang sama. Okay, sebagai contoh saya tunjuk kalau kita klik sini, dia akan terus sampai ke sini untuk kita setkan exam kita. Atau kalau kita klik di bawah ni pun, kita akan pergi ke tempat yang sama juga. Jadi apa bezanya dua ni? Bezanya adalah kalau kita klik ke atas ni, dia general sahaja. Okay, kalau kita klik kat bawah, maknanya kita dah siap-siap klik mengikut kita punya kategori group yang kita nak masukkan exam tu lah. Okay, kalau macam for example, katakanlah kita ada dua subjek. Mungkin kita nak buat satu subjek, satu group. Okey, nama subjek tu mungkin kita tak kat sini. Nama dia apa kan? Subjek pertama. Yang ni subjek yang kedua. Jadi exam untuk subjek pertama, semua kat sini dengan test ni apa semua. Kalau untuk subjek yang kedua, dekat sini semua. Jadi itu jelas bezanya. Button new exam di sini, dia akan terus sampai ke dalam group yang kita dah set kan. Kalau nak set group, kita tekan button create new group ni sahaja. Sebagai contoh, saya tekan, okey, dia akan suruh masukkan nama group, subjek kedua, katakan saya cakap. Saya pun tak ada nama subjek sebagai contoh, jadi saya letak subjek kedua, kita create saja. Okey, sudah ada subjek kedua tu. Jadi bila kita create exam di sini, dia akan terus maknanya untuk subjek kedua tu punya exam sahajalah. Kalau kita klik di atas ni, dia general. Okey, katakanlah saya delete balik semula yang ni. Okey, sebab saya tak perlukan. Okay, jadi katakanlah saya pergi yang general kat atas ni, new exam. So bila kita pergi new exam, okey, so mula-mula dia kata nak create new exam ni kita kena bagi nama. Okey, saya bagi nama peperiksaan simulasi. Okey. Simulasi. Okey. So, kita scroll ke bawah. Kita terus sampai ke bahagian pertama. Dia suruh kita settlekan berkenaan dengan exam question. Okey. So, kalau yang pilihan pertama ni bermaksud kita tak ada masukkan question langsung dalam exam.net ni.
question kita dah bagi dekat pelajar mungkin dalam email ataupun mungkin kita bagi hard copy ataupun mungkin kita bagi dalam WhatsApp ke kan. Terpulang kepada kita lah. Tapi maksudnya kalau no digital exam questions mean the questions are not inside here lah. Pelajar hanya gunakan website ni dan kita pun menggunakan website ni hanya untuk pelajar memasukkan jawapan sahaja. Okey. So tu yang pilihan pertama. Pilihan kedua ni yang use a PDF file ni, kita masukkan soalan tu dalam bentuk PDF document dan bila kita klik dia akan pergi kepada kita punya komputer lah, dalam laptop kita ataupun PC kita, mana-mana folder yang kita nak ambil, kita nak naikkan PDF document tu daripada sini. Alright, so katakanlah saya pilih yang inilah sebagai soalan, so dia akan naikkan lah. Okay. So kalau dokumen kita tu ada banyak muka surat, dia mungkin mengambil masa sedikit untuk dia nak naikkan lah. Okay. Alright. Tapi saya nak tunjukkan lebih kepada function nombor 3 ni. Sebab selalunya saya rasa kita akan menggunakan function nombor 3 ni lah. Okay. Ini kalau kita nak terus buat soalan peperiksaan tu di dalam ni. Okay. Sebagai contoh, kita klik ni. Bila kita klik ni, dia akan keluar satu muka surat kosong. So, sama ada kita terus type dekat sini, soalan peperiksaan, atau apa yang kita boleh buat adalah kita buka je dokumen Microsoft Word yang kita memang dah ada dalam kita punya komputer. Okay, katakanlah saya for example dekat desktop saya ni saya dah ada kertas soalan peperiksaan. Saya terus buka kertas soalan peperiksaan ni. Jadi bila kita buka kertas soalan peperiksaan ni, dia kan Microsoft Word document kan. So kita just Ctrl A, kita copy je dokumen ni, content dia, dan kita pergi semula ke sini, alright, dan kita just paste je soalan kita tu. Okay, so bila kita dah paste soalan kita tu, alright, kita just klik OK. Okay, so bermakna soalan peperiksaan dah settle. So sekarang ni kita nak teruskan pula kepada bahagian yang seterusnya, iaitu bagaimana pula dengan student information. So bila kita pergi dekat bahagian student information ni, basically ini adalah apa information maklumat-maklumat yang kita nak pelajar perlu isi sebelum dia memulakan peperiksaan. Okay, macam bayangkan ini macam slip peperiksaan tu lah ataupun muka depan kertas jawapan tu. So selalunya kita minta nama lah basically kan. So nama, so saya dah memang tick warna hijau kat sini nak nama, first name and last name. Lepas tu kalau tak nak email tak payahlah. Tapi saya nak mereka letakkan email, saya klik. Kelas ni kalau katakan for example kadang-kadang kan kita team teaching. Dalam kita punya subjek tu ada 2-3 orang pensyarah yang mengajar subjek tu. Tapi katakanlah for example exam kita buat sama-sama. Tapi kita mengajar ada 2-3 orang mengajar. Jadi kita nak pelajar nyatakan dia kelas daripada kelas section berapa kan. Grup yang mana satu. So dia kena nyatakanlah mungkin grup 1, section 1 ke section 2 ke kan. Okay. Kalau tak nak macam saya mengajar satu batch. Saya seorang sahaja. Jadi saya tak perlukan kelas ni. Okay. Kedua nama guru lah. So kalau katakanlah for example macam saya kata tu. Team teaching. So mungkin ada 3 pensyarah. 3 kelas. Tapi subjek yang sama. So dia kena letak nama guru lah. Kalau macam saya, tak perlulah, memang pelajar saya lah semuanya. Okay, lepas tu, kalau nak letak phone number pun boleh dan juga student ID ni macam matric card. Nombor matric card pelajar tu lah. So, boleh masukkan di sini. Kalau bukan boleh masukkan di sini. Kita boleh klik di sini supaya pelajar kena masukkan nombor matric card dia. Okay, so itu student information. Lepas tu, kalau katakan for example, kita nak menggunakan function ni pun boleh. Bermaksud, kita tak nak tahu siapa punya jawapan. Maksudnya bila kita nak print out untuk kita nak tanda peperiksaan tu, kita tak nak tahu paper tu belong to whom. Kita cuma nak tahu nombor pelajar tu je. Macam kalau kita buat peperiksaan dalam dewan peperiksaan yang besar tu kan macam tu kan selalunya. Maknanya kita hanya bagi mereka booklet dan selalunya booklet jawapan peperiksaan tu dia tak ada nama. Dia selalunya akan suruh tulis nombor matrik kan di atas sekali. Nama tu selalunya tak ada dan
Kenapa is because bila pensyarah tu nak marking, dia akan rasa lebih fair lah, dia tak tahu student yang mana satu kan. So kalau kita nak anonymize exam pun boleh, so the students identities will be replaced by unique code sahaja, and kita hanya tahu identiti pelajar tu selepas kita dah gradekan exam. So kalau nak, kita on kan. Tapi saya memang tak pakailah button ni, so saya tak perlukan, so terpulang kepada pensyarah, so saya tak pakai. Okay. Scroll ke bawah, selepas kita dah settlekan student info, ini adalah kertas jawapan pelajar. So maknanya student workspace ni merujuk kepada ketika pelajar nak menjawab soalan peperiksaan tu, selain daripada kertas jawapan, apa lagi kertas jawapan. Kadang-kadang kalau macam saya peperiksaan undang-undang nak kena ada statute, dia nak kena rujuk. Lepas tu kadang-kadang kalau peperiksaan accounting ataupun matematik nak kena ada calculator, katakan macam tu kan. So student workspace ni merujuk kepada semua perkara-perkara ataupun keperluan-keperluan pelajar untuk nak menjawab soalan peperiksaan tu. So pertama sekali of course is the writing area. So writing area tu kita nak macam mana? So adakah kita nak ada writing area untuk pelajar menjawab? Kalau tak ada, kita off. Kalau memang kita nak pelajar menjawab di situ, kita on kan. So dia akan ada sediakan tempat untuk pelajar menjawab, dan kita ada pilihan untuk kita mengehadkan jumlah perkataan yang perlu pelajar ikutilah. Maksudnya kita limit the number of words. Okay, katakanlah kita nak jawapan tu tidak melebihi katakanlah 500 perkataan. So kita masukkan. So dia akan limitkanlah jawapan tu kepada 500 perkataan sahaja dia akan terima. Okay, kalau macam saya tak limitkan selalunya kalau soalan esei. So saya tak perlulah saya buat kosong. Alright. Kalau katakanlah jawapan dalam bahasa Inggeris, then kita boleh pilih yes for English. So dia akan spell check kan jawapan pelajar tu lah. Tapi saya jawapan dalam bahasa Melayu. So saya tak perlukan function ni. Okay. Kalau katakan pelajar tu tidak mempunyai internet yang cukup kuat untuk dia menulis jawapan di sini tadi tu, di writing area ni tak boleh sebab dia punya internet tak berapa kuat. Jadi dia boleh menggunakan function ni. Kita kena on lah function ni. Maksudnya dia tulis jawapan di atas kertas. Itu jawapan di atas kertas. Dan nanti dalam dia tu kena masuk dalam sistem ni juga. Cuma bila dia masuk, dia akan pilih satu option ni, nama dia scan solution. Scan solution dia akan ada bila kita onkan benda ni. Bila kita onkan benda ni, dia ada pilihan scan solution. Bila dia scan solution tu, dia akan keluar satu QR code dekat dia punya laptop, dan dia terpaksa menggunakan dia punya handphone. Handphone dia mesti ada QR code reader. So dia akan scan QR code tu. Bila dia scan QR code tu, akan ada steps yang dia kena follow untuk nak tangkap gambar dia punya kertas jawapan yang dia tulis tangan tu, dan kertas jawapan yang tulis tangan tangkap gambar tu akan terus masuk ke dalam dia punya kertas jawapan di sini. Tak apa, yang tu saya akan tunjukkan selepas ni daripada mata pelajar ni, daripada mata pensyarah. Tugas kita kalau nak ada benda tu untuk pelajar kita kena onkan sahaja option ni. Alright. Selepas tu kalau macam tadi saya kata saya nak letakkan rujukan-rujukan untuk pelajar. Macam kalau saya peperiksaan undang-undang, kena ada rujukan macam akta dan sebagainya. So saya akan pergi ke sini, dekat tengok sini balik accessibility tools. Scroll ke bawah, saya akan masukkan dekat additional documents. Saya klik di sini add PDF documents, dan saya akan ambil lah macam ni, rules of court. Kaedah-kaedah mahkamah ni yang perlu dirujuk oleh pelajar ketika peperiksaan, saya akan masukkan lah. Tapi saya tak akan masukkan sekarang sebab selalunya dia lebih banyak muka surat, lebih lama proses nak upload dia naik ke atas lah. Sekali kita naikkan tu, dia akan ada lah untuk semua pelajar kita. Awal-awal nak naikkan tu jadi agak lama kalau dia banyak muka surat. Kalau tak banyak muka surat, tak heavy, kejap je. Okay, yang ni semua boleh explore sendiri. Ini semua kalau kita nak ada translation untuk pelajar tu. Kadang-kadang ada certain pelajar tu mungkin pelajar antarabangsa. So kita nak ada translation untuk dia seorang. Contohnya kita boleh allow lah. Ataupun kita nak semua student ada translation help. So boleh juga. Ni semua boleh explore sendiri. Okay. Selain itu, kalau katakan ada yang memerlukan audio dalam peperiksaan, mungkin ada yang mengajar
pronunciation ke ataupun pengajaran yang memerlukan pelajar untuk mendengar sesuatu untuk menjawab soalan, boleh explore function audio files. Tapi saya tak menggunakan function ni. Kalau nak menggunakan function ni, just make sure audio files tu di dalam format MP3 ataupun WAV ni, dan kalau katakan dalam format lain, ada dalam format lain, boleh convert dekat sini. So bila kita convert ni nanti saya tekan contohnya bila kita masuk dekat sini, kita just drop file kita kat sini, nanti exam.net ni akan tolong convertkan file tu kepada format yang boleh diterima lah. Okay, saya tutup dulu. Okay, kalau nak masukkan tadi tu, boleh drag drop masuk ke situ untuk di-convert, atau kalau memang dah ada dalam bentuk MP3 atau apa tu WAV format tu, boleh klik dekat new audio file ni, terus ambil je lah kat mana-mana. Macam saya memang tak pakailah audio file ni Alright, berkenaan dengan USB stick during exam ni, ini saya tak pernah pakai dan saya tidak pasti, jadi saya tidak boleh berkongsi. Kalau ada sesiapa yang nak cuba pakai, boleh explore. Alright, nanti boleh kongsilah dengan saya juga kalau ada pengalaman menggunakannya. Alright, so ke bawah lagi. Okay, kalau katakan kita perlukan tools untuk pelajar, contohnya drawing tool, ataupun kita nak suruh pelajar tu melukis sesuatu, ataupun maybe nak suruh dia buat formula kira-kira ke apa ke, boleh guna drawing tool ni. Tapi kalau kira-kira, boleh je tulis dekat sini, dekat writing area ni pun sebenarnya. Nanti tengok kejap lagi saya tunjuk contoh. Okay, sekarang ni kalau calculator ni, katakan macam saya ada juga pakai calculator ni, sebab walaupun saya mengajar undang-undang, ada part yang memang kena kira. Contohnya untuk subjek, untuk tajuk kos dalam mahkamah, mereka kena kira. So, saya akan onkan calculator ni sekiranya mereka perlulah. Dan ini ada beberapa tools yang lain untuk pengiraan macam matematik dan sebagainya, so boleh explore. Tapi saya memang tak pernah pakai yang ni semua sebab saya tak mengajar benda yang memerlukan kiraan matematik dalam bentuk macam ni lah, ataupun programming. Dia ada tools-tools dia, so boleh explore kalau nak. Okay, so kalau kita dah buat semua tu, baru kita pergi ke security. So berkenaan dengan security ni, dia ada 3 levels of security yang kita boleh pilih dalam exam.net ni. If we really want high security, we can go for the first option yang sekarang yang saya hijaukan ni lah, require high security mode. Kalau high security mode ni bermaksud pelajar kena install something dalam komputer diorang, dipanggil sebagai Safe Exam Browser. That's the term. Safe Exam Browser ataupun short form dia adalah SEB lah. So SEB ni ada untuk iOS, untuk Mac ataupun untuk Windows. So dia kena install benda ni dalam dia punya laptop. Kita pun kena install benda dalam laptop kita juga, komputer kita juga. So saya tak pernah guna lagi high security mode ni sebab saya rasa ia mungkin akan menjadi rumit dan sulit bagi pelajar-pelajar yang mungkin ada masalah memuat turun dan menggunakan SEB ni dalam laptop mereka. Sebab kadang-kadang pelajar ada yang dia punya device dia not really macam senang sangat nak muat turun benda-benda macam ni kan, nak install. Dan saya dah pernah try, adalah kali pertama saya pernah try dulu, ada pelajar, quite a number of them complain lah macam susah nak masuk exam sebab benda-benda macam ni. So saya tak pakai yang ni. Kalau saya terus pergi kepada pilihan ketiga, lepas tu bos saya akan explain pilihan kedua. Kalau pilihan ketiga ni, bila saya klik pilihan ketiga ni, akan keluar yang bawah ni. Tengok saya tunjuk balik Kalau yang ni tak ada, bila saya klik allow any browser ni, dia boleh buka dalam apa-apa browser. Tapi bila dia boleh buka dalam apa-apa browser, kita takut dia akan luas sangat peluang untuk dia nak cheating tu. So bila kita klik ni, dia akan provide another security feature yang dipanggil sebagai logout. Logout ni bermaksud bila pelajar tu menjawab dalam browser dia, automatically bila nak start menjawab, nanti depan ni saya akan tunjuk daripada mata pelajar. Bila nak jawab, dia punya kertas jawapan tu, ruang jawapan tu terus akan jadi full screen. Bila full screen, takkan nampak apa-apa tab ataupun browser lain. Memang itu je dia akan nampak. Dia punya ruang jawapan untuk dia nak menjawab tu dan kata soalan dia sahaja. Kalau katakan for example, dia cuba nak tengok tempat lain, maknanya nak cuba cross refer ke website lain ke nota dia dekat dalam laptop ke apa ke semua tu, ataupun dia macam delay tak jawab dalam dia punya exam tu, tak fokus lah maknanya, automatically dia akan di-lockkan. Bila dia automatically dia akan lockkan tu,
kita boleh pilih nak setkan macam mana. Maksudnya, saya tunjukkan. Dia ada beberapa pilihan dekat sini. So, bila dia dah cuba nak pergi ke tempat lain tu, maksudnya dia punya term dia nanti, exam.net akan cakap, dia lack focus. Bila dia lack focus, dia punya kertas jawapan dengan kertas soalan akan lock. So, kita boleh pilih sekiranya benda tu berlaku, adakah kita nak jadikan dia supaya dia kena bagi explanation sekejap dulu, tapi benda tu terus unlock balik untuk dia sambung menjawab, atau adakah kita kita tak perlukan apa-apa penjelasan daripada dia, apa yang dia buat tadi tu tak perlu jelasan daripada kita, cuma kita nak notification sahaja, macam dia telah pergi ke tempat lain semasa exam sedang berjalan, macam dia pergi tempat lain lah sebenarnya tu. Atau adakah kita nak dia memberikan justification sebab kenapa dia tiba-tiba tak nak pergi tempat lain masa exam sedang berjalan, dan bila dia dah bagi explanation, dia kena tunggu 30 saat sebelum dibenarkan semula untuk masuk menjawab dalam peperiksaan tu balik. I will show you after this lah macam mana function ni. Ataupun kena tunggu 60 seconds after dia bagi explanation before he or she can be allowed to continue answering the exam question. Ataupun he or she has to wait 90 seconds before before being allowed to continue answering the question. Okay, ataupun kita nak dia bagi explanation and kita yang manually akan unlock the student one by one, siapa-siapa yang terlock out ni. Saya tak suggest lah option yang kita manually unlock ni, sebab based on my experience, pelajar, especially kalau pelajar kawan-kawan yang pelajarnya tak biasa gunakan benda ni, the first time diorang semua akan terlock out. Banyaknya akan terlock sebab dia nak cuba untuk pergi ke tempat lain. So kalau kita nak manually unlock tu macam susah juga.